Untuk segmen wawancara kita yang terakhir ni, kita ada satu segmen berkenaan dengan program Happy Environment and Lifestyle ataupun HEAL ni kata ni ya. Maksud HEAL ni artinya ianya apa namanya tu? Pengubat. Healing istilahnya. Healing. Ya, jadi ini yang akan kita bawakan bersama dengan narasumber kita, iaitu bersama dengan Tuan Wajidun Niam bin Haji Dollah, merupakan pegawai pelajaran kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Pada pagi ini Alhamdulillah, sehat? sehat. Terima kasih. Ini sebenarnya senang dipanggil nama kita? Jidun. Jidun, Tuan Ya. Jidun. Okey, Tuan Jidun. Lebih mesra lagi. Lebih mesra lagi. Betul. Sebetulnya kita ni sudah lama bersama dulu sewaktu tadi bersiaran di Bandar di Bandar lagi Bandar Sebegawan waktu bangunan RTB Bandar Sebegawan. Jadi mudah untuk kita ni orang berkongsi lagi ilmu pada pagi ini insya-Allah Tuan ya. Silakan Mahira. Ya, jadi ini salah satu daripada program memang menarik juga ya di bawah Pusat Promosi Kesihatan. Betul. Ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni Tuan berkenaan dengan program Happy Environment and Lifestyle ataupun HEAL. Jadi apa dia program ini Tuan? Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat, salam, serta salam ke atas Rasul junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut baginda yang jujur dan taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Jadi program HEAL iaitu program Happy Environment and Lifestyle. Ianya adalah sebuah program perkongsian awam dan swasta iaitu private public partnership di antara Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Gleneagles, JPMC dan juga rakan kongsi atau duta di peringkat masyarakat setempat. Jadi sebenarnya program HEAL ini ianya sudah ditubuhkan sebenarnya pada tahun 2021 dan masih berjalan sehingga sekarang. Alhamdulillah ya, sudah pengenalan mengenai dengan projek ataupun program Happy Environment and Lifestyle ni Tuan. Jadi kita ni ingin mengetahui pula matlamat dan juga objektif program HEAL ni. Silakan Tuan. Okey, matlamat bagi program HEAL ini ia adalah untuk menjana peluang untuk mengadakan acara kesihatan di kalangan masyarakat setempat. Jadi dalam objektifnya iaitu untuk membangunkan penyertaan dan penglibatan masyarakat dalam inisiatif berkaitan kesihatan. Dan ianya juga untuk menggalakkan perasaan pemilikan dan kerjasama dalam memulakan acara berkaitan kesihatan. Dalam perkataan dalam mudahlah. Jadi kami ingin orang awam ataupun badan bukan syarikat atau apapun mereka ini untuk mengadakan acara-acara kesihatan. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu antara objektif dan juga maklumat ya. Kenapa program HEAL ini diadakan. Jadi seperti dinyatakan tadi, ianya mula ditubuhkan ataupun dimulakan pada sekitar tahun 2021 ya, betul ya? Jadi alhamdulillah. Bagaimana pula dengan pelaksanaan program HEAL ini? Mungkin dapat dikongsikan juga Tuan. Okey. Seperti saya katakan tadi, program HEAL ini dibukakan kepada badan bukan kerajaan, syarikat atau orang persendirian yang berhasrat untuk memimpin dalam mempromosi dan menganjurkan acara-acara kesihatan secara berstruktur dan juga teratur di kalangan masyarakat setempat melalui kerjasama dan rangkaian sosial kumpulan-kumpulan masyarakat tertentu. Jadi mereka ini tergolong daripada orang-orang yang bukan kerajaan, di mana mereka ini seperti badan bukan kerajaan, syarikat atau orang persendirian, mereka ini akan menganjurkan acara-acara kesihatan dari mana mereka ini akan bekerjasama dengan beberapa organisasi, beberapa dengan orang-orang yang di luar untuk sama-sama menganjurkan secara acara kesihatan yang lebih berstruktur. Jadi pertama sekali jika mereka ingin berhasrat untuk mengikuti program ini, mereka perlu menyediakan draft kertas kerja mengenai acara kesihatan mereka. Acara kesihatan itu boleh merangkumi sama ada kegiatan fizikal, pemakanan sihat, pencegahan rokok atau kesihatan mental. Jadi acara mereka ini lepas mereka membuat draft kertas kerja, mereka menghantar kepada Pusat Promosi Kesihatan.
Kemudian kami, komiti HEAL akan menilai kertas kerja mereka dan jika layak mereka akan dilantik untuk menjadi duta-duta kesihatan. Jadi kemudian duta-duta kesihatan ini akan diberi sokongan dari Pusat Promosi Kesihatan sama ada dari segi kewangan dan juga menolong acara untuk mereka mengadakan acara mereka yang mereka rancangkan ini. Jadi ianya adalah lebih kepada bekerjasama di Pusat Promosi Kesihatan, Gleneagles JPMC dan juga mereka yang beringinan dan berminat untuk mengadakan acara kesihatan. Wah, ini kita jangkakan sangat seronok sekali Mahira dan juga audio penonton sekalian ya. Dan kita ni mengetahui sedikit tuan. Ianya memahatkan usia sebetulnya. Tidak menghadkan. Okey, jadi baik. Jadi sebelum ini adakah sudah pernah acara ataupun program yang serupa ini iaitu program HEAL ini diadakan tuan? Okey, program ini pernah sudah diadakan terutama sekali selepas waktu COVID ya pada tahun lepas yang kita lebih merangkumi mengadakan lebih secara di sana sini jugalah. Jadi mungkin boleh tunjukkan ya, kita ni saksikan slide ataupun gambar-gambar selama aktiviti tersebut diadakan dan juga kita ni dapat mengetahui mengenai dengan sedikit informasi ya. Ini fitness for you. Jadi ini kami telah bekerjasama dengan HSN Fitness untuk mengadakan acara fitness for you yang mungkin gambar seterusnya iaitu gambar aktiviti di mana mereka bersenam di Kuala Belait. Jadi masyarakat Kuala Belait kami target grup kami untuk aktiviti ini. Ya, jadi dan berikutnya Mungkin gambar seterusnya ya. Ya. Dan okey, kita dapat ini saksikan adalah antara aktiviti yang diadakan. Silakan. Ya, kemudian ini mereka memulakan dengan warm up dan kemudian ada senaman secara beramai-ramai ya. Sama ada dari segi kira bootcamp ataupun lebih kepada ada yang aktiviti macam lucky draw selepas itulah. Kemudian seterusnya ada lagi aktiviti yang bukan saja dengan HSN, kami bukakan lagi juga dengan seterusnya lagi, gambar seterusnya. Ini antara outdoor sebetulnya ini antara aktiviti yang telah pun diadakan di Kuala Belait ya. Di Kuala Belait. Dan ini yang seterusnya pula. Ini yang seterusnya. Ya. Dan ini kami bukakan larian. Kami bekerja sama dengan CDC, syarikat CDC iaitu Creative Design Company untuk mengadakan Bandar Race di mana mereka ada membuat pelarian secara 10 km di Bandar Kuchria. Iya. Dan dia mengambil tempat di Bandar Sebegawan. Bandar Sebegawan. Ya, okay, baik. Dan seterusnya pula akan kita paparkan. Yang ini pada tahun lepas, November tahun lepas kami bekerjasama dengan mereka bukan saja dari segi kewangan tapi juga dengan planning the acara itself. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Mukim Pangkalan Batu Cycling Team. Gambar seterusnya lagi sekali, iaitu mereka di mana mereka mengadakan Grand Prix volume yang kedua di Kampung Parit. Jadi berbeza tempatnya. Tadi di Belait, kemudian ada Bandar Kuchria, kemudian di Kampung Parit. Jadi kalau kita lihat tempat-tempatnya yang mereka mengadakan ini tempatnya berbeza-beza. Iya, jadi yang seperti dipaparkan di kaca TV pada ketika ini yang dimaksudkan ya. Program diadakan di Peranginan Kampung Parit tahun lepas. Pada sekitar bulan November ini. Okey. Gambar seterusnya iaitu di mana mereka mengadakan membuat berbasikal, acara berbasikal. Jadi setiap acara itu ada lain dia punya tema. Ada yang berbasikal, ada yang membuat macam berzumba, beraerobik, ada yang lebih kepada berlari. Kemudian kalau kita lihat seterusnya iaitu ada dengan kerjasama Renggokai Karate di mana kami buat junjung kalinya mereka membuat joint training. Seterusnya lagi untuk gambar seterusnya iaitu ada joint training kali ini mereka membuat di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Jadi berbeza lagi-lagi tempatnya. Dan yang ini mereka berkumpul karate, berkumpul sebagai satu tempat dan mereka mengadakan kegiatan fizikal yang
karate lah. Ya, jadi ini aktiviti yang diadakan pada awal tahun ini, pada 8 Januari 2023. Jadi salah satu daripada acara yang ambil tempat ya dalam program HAIL ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin dapat dikongsikan ni. Mungkin ada gambarnya untuk programannya. Ya, mungkin untuk ada seterusnya gambarnya kita satu. kongsikan gambarnya. Kemudian semasa karate itu ada juga yang ini ini mereka berkumpul kerana karate ini ya banyak organisasi, jadi mereka berkumpul pada satu tempat dan membuat training bersama-sama. So joint training lah. Kemudian ada lagi sekali yang kami buat dengan kerjasama Green Brunei. Jadi yang ini kami kerjasama dengan Green Brunei untuk membersihkan pantai Lumut pada tahun lepas. Ya, dapat kita saksikan juga Auda. Ya. Ianya diadakan Lumut Beach pada Clean Up nama program 9 Oktober tahun lalu ya. Ya, tahun lalu. Jadi dia berasing-asing. Kebanyakan program ini diadakan pada hari Ahad supaya orang awam boleh sama-sama ikut sama menyertai. Kan? Jadi mungkin dapat diceritakan juga ya Tuan ya, macam mana sambutan daripada orang ramai, khususnya daripada masyarakat daerah masing-masing. Kalau daerah Belait, kemudian Bandar Kuching ya pasti ramai kalau berada di Kampung Padat. Jadi ceritakan sedikit mengimbas kembali. Dan juga acara di pantai. Gambar seterusnya barangkali ya. Yang Lumut ini alhamdulillah salah satu yang paling ramai. Paling ramai ya. Kerana ramai juga yang ingin bukan saja kita bersenam tapi kita juga membersihkan sampah di kawasan pantai. Jadi ini salah satu acara yang saya katakan lebih mendapat sambutan yang ramai. Ya, betul. Kemudian ini yang lain memang mendapat sambutan yang ramai juga, lebih daripada ada yang lebih daripada 200 orang ke atas dan juga ada yang hampir 200 orang. Ya. Ini penduduk dari daerah ataupun mungkin Lumut, jadi ini Green Brunei dan kami juga ada bekerjasama dengan daerah Belait dan juga beberapa penghulu-penghulu di ketua kampung di kawasan berdekatan lah. Jadi siapa yang ini contoh lagi sekali gambar yang jadi walaupun kami punya acara ini bukan pada awalnya kami punya program ini untuk meningkatkan kegiatan fizikal, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya membuang sampah itu adalah sebenarnya salah satu kegiatan fizikal yang boleh untuk kita ni kira dalam kata simple ianya adalah untuk macam bersenam. Jadi jangan lihat membuang sampah itu adalah bukan satu acara yang bersenam. Sebenarnya ianya juga adalah satu acara yang boleh meningkatkan senaman kita. Jadi ini pada masa tahun lepas pada acara yang sama, kalau tidak silap saya lebih daripada berapa ratus kilogram. Saya pun terlupa juga. Ada berapa ratus kilogram yang sampah kami mampu hasil dikutip sampah tersebut. Jadi melalui daripada program ini yang di bawah program ini itu Lumut Beach Clean Up yang telah pun berlangsung pada tahun lepas pada sekitar bulan Oktober. Jadi ini antara mereka yang terlibat mungkin ya? Mana? Ya, betul. Mereka yang terlibat pada hari itu. Alhamdulillah ini salah satu acara yang kami tidak sangka mendapat sambutan yang ramai. Ya, betul. Ya. Jadi jelas bila kita perhatikan itulah prinsipnya, yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul ya. Jadi dalam sama-sama menghidupkan ataupun membudayakan cara hidup yang sihat ini Tuan ya. Walaupun kata orang mula-mula tu sambutannya mungkin agak janggal bagi masyarakat kita ni, tapi lama-kelamaan dengan adanya pengenalan macam ni, mudah-mudahan mendapat lagi sambutan yang lebih ramai lagi daripada penduduk kita ni sendiri dalam masyarakat kita ni lah ya. Ya. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program HAIL ini, jadi bagaimana untuk orang ramai menyertai? Jadi kami masih lagi membukakan slot kepada orang ramai, sama ada badan bukan kerajaan, syarikat ataupun orang persendirian yang ingin mengikuti program HAIL ini, di mana mereka
jika mereka ingin mengadakan acara kesihatan, mereka boleh mengemail kepada saya, iaitu kepada waajidollah@moh.gov.pn. Jadi mereka juga boleh ada kami punya laman sesawang Instagram, wah_heal, wah_heal. Jadi mereka boleh, jika mereka ingin berminat untuk mengikuti program ini, kerana kewangan juga diberikan untuk acara mereka. Jadi ia bukan saja mereka buat saja, tapi kewangan juga diberikan. Mereka boleh mengemail kepada saya. Jadi mungkin kalau bagi tuan sendiri harapan ataupun saranan untuk masyarakat Ketani khususnya dalam membudayakan cara hidup yang sihat ini, tuan. Okey, terima kasih. Sama. Jadi secara harapan saya dialu-alukan lagi sekali bagi mereka yang ingin mengadakan acara kesihatan tetapi mungkin ada masalah dari segi macam mana bekerjasama dengan kerajaan, mungkin dari segi masalah dari segi kewangan. Jadi mereka boleh mengemail dan juga mengikuti program ini kerana banyak yang kami tolong mereka dari segi, bukan saja dari segi kewangan tapi dari segi juga untuk berurusan dengan kerajaan dan juga seperti jika mereka memohon pertolongan sebagai dari segi sponsorship, dan kami boleh juga menolong mereka. Pada masa yang sama juga, seperti saya ulangi lagi sekali, jika mereka ingin menganjurkan acara kesihatan, kegiatan fizikal, pemakanan sihat, pencegahan merokok dan juga kesihatan mental, mereka boleh mengemail saya kepada pada waajidollah@moh.gov.pn. Kemudian ada yang bertanyakan ni tuan, kalau sedikit sebelum kita mengakhiri wawancara kita ni, kalau ada yang pihak daripada OKU ataupun orang berkelainan upaya, apakah mereka dapat turut serta ni tuan dalam aktiviti ini? Boleh. Memang boleh. Jadi memang dibukakan untuk mereka yang siapa sahaja. Ya. Pernah kami juga, saya pernah approach yang baru-baru ini yang ingin menganjurkan acara. Saya cakap boleh kita ni perlu berbincanglah macam mana dapat kami tolong untuk acara mereka. Betul. Nanti kalau mereka yang berkerusi roda ataupun yang seumpamanya, jadi ada kerja ataupun ialah cara mereka untuk sama-sama berpartisipasi. Ya, alhamdulillah. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Wajidun Niam bin Haji Dollah, merupakan pegawai pelajaran kesihatan. Terima kasih sekali lagi kerana memberikan program Puan ini. Mahira dan juga Tuan Is menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Dan juga semua radio televisyen benar. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi